Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Respon audio video please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tidak tersebut satu-satunya Nur Husna, Nur Aida, Nur Haizan, Aziah Siti Azmahani, Nur Hasima, Full Nurul Aryana, Nazaria Hasan Basri, Wan Faizah, Nur Azlina Syukur, Fazilah Din, Alhamdulillah Rosmah Watidin, Hamidah Sa'ad, Nur Hana Muhammad Nur, Nur Laila Isnu, Rodiah Syarif. Minta maaf, saya menuliskan 7 suku tapi kita baru boleh start. Alhamdulillah. Okey, maaf. Baik, muslimin, muslimat, maaf juga sebab short notice sebenarnya. Sebab macam inilah bila kuliah di masjid dah start. Jadi saya ada kuliah pukul 10 pagi nanti. Lepas tu ada beberapa, bila kita dah keluar rumah dah macam-macam pula lah kan, ada beberapa perkara yang perlu diuruskan. Maka saya khawatir berlatahzan 10 malam lagi untuk mengelakkan latahzan di luar waktu yang tak sepatutnya. Maka lebih baiklah saya buat latahzan, korbankan pagi hari kita yang sepatutnya dengan kerja-kerja macam-macam kan. Jadi kita buat 7.20 7.15 saya janji kan. Tapi sebab lipat kain yang semalam tak sempat lipat kain, maka lipat kain dulu. Ustaz pun belum balik dari surau, jadi dia dah izinkan untuk ustazah kuliah pukul 7 suku. Alhamdulillah. Baik, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Betul Cik Rodiah, tengah tunggu rawang je ni bila nak start. Jun Purnama, subhanallah, orang Singapura. Alhamdulillah, sedap namanya Jun Purnama, Masya Allah. Salam ukhwah fillah. Hamidah Dul Wahid, Putri Z, Rohana Awang, Nur Hayati Zainuddin, Azmita Sa'ad, Faizah Muhammad Nur. Bila saya terbaca ni memang mata saya tengah memandang muslimat. Kalau saya dah bercakap sebenarnya saya tak perasan pun dan saya tak niat pun untuk baca semua. Bukan kerana apa, nanti 3 jam tak habis. Sebab ada orang PM Ustazah tak pernah sebut pun nama saya. Allah, sweet lah makcik-makcik ni. Jangan gitu. Sebab sekali baca kan,
Contoh, berderet ni nama Wan Mahani, Salina Osman, Nur Hayati, Rodiah Syarif, Nazatul Naina, Rifka Husni, Naimah Osman, Nur Aini Abdul Rahman, Siti Anisa Mansur, Mas Nur, Mas Nur, Mazni Ahmad, Aziz Amin. Tu nama tu sederet. Lepas tu dia cakap kat Ustazah, tak, nama saya duduk dekat-dekat dia, tapi Ustazah tak sebut nama dia. Alah, janganlah gitu. Comel lah makcik-makcik ni. Macam mana Ustazah tak layan anda macam anak-anak? Sebab macam comel-comel je semua. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita pergi kepada 73. Kan? Nurul? Allah gitu. Bab 73. Masya Allah, tabarakallah, saya suka. Saya sangat suka bila sampai kepada bab la tahzan. Banyak ayat Quran. Ya, sangat suka. Sebab bila kita merujuk kepada ayat Quran, muslimat, confirm kita tak melalut ke laut. Confirm. Sebab kata-katanya Allah. Meremang pula bulu roma. Berani kau nak lawan kata-katanya Allah. Berani kau nak kona sana sini. Itu sebab saya tak risau macam semalam. Kita banyak syair kan. Banyak syair. Syair ni kita baca sekali, ikut macam kita kompres macam tu, apa yang kita dapat keluarkan daripada tu. Tapi ayat Quran tak. Kita nak bahas secara panjang ke, nak bahas secara pendek ke, muslimat, terjemahannya tu tetap ada pada buku anda. Nak kelentong macam mana lagi kan? Baik, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hidayah, Ustazah suka nama ni. Mawaddah Rahmah, nama indah-indah, subhanallah. Baik, kita start. Daripada syairnya Sufyan Ats-Tsauri, mempunyai beberapa bait syair yang selalu didendangkannya. Tentang tajuk, jangan bersedih hanya kerana niat anda dihalang. Jangan bersedih. Kita sebutlah, pagi-pagi kita sebut perkataan jangan bersedih. La tahzan, tengok cermin. Pagi-pagi memang tengok cermin kan? Kat mana tengok cermin tu? Kat bilik ayak, nak gosok gigi. Kan tengok cermin pagi-pagi. Kalau bilik ayak tak ada cermin pun, kita keluar. Ustaz Azwan kata macam Cina masuk Islam. Kita keluar daripada bilik air, kita ke depan cermin di bilik kita. Contoh, tengok cermin, muslimat nak belik, pakai telekung, nak solat subuh tu, ada rambut keluar ke tidak. Kalau masalah semalam kita tidur dengan air mata belum selesai, bangkit pagi ni hasil pembelajaran dari La Tahzan, dia suruh kita cakap dengan kita yang duduk dalam cermin tu. La tahzan, innallaha ma'ana. Ingat, kau nak pergi office ni, jangan sedih, Allah bersama-sama kita. Ingat, kan, apa benda, apa saja benda, selalu cakap la tahzan, jangan bersedih. Okay? Hari ini pula, jangan bersedih hanya kerana niat anda dihalang. Bila kuliah? Kak Nazah semalam ke bila yang Ustazah duk sebut niat. Tak ingatlah bila Ustazah sebut kan, banyak berbenar kan. Ustazah suka tekan niat je kita ni, niat. Cuba nak ingat kuliah bila, tak ingat, tapi sehari dua ni lah. Niat. Lepas tu kita dah berniat, tiba-tiba terhalang. Muslimat, contoh hari ini masjid yang saya nak pergi tu di kawasan Ampang. Siapa yang orang Ampang, Masjid Al-Mustaqim, hari ini kuliah hadir Ustazah Zai pukul 10 pagi. Kita boleh bukan jumpa dekat skrin, Ustazah duduk di meja penceramah, siap boleh muah-muah gitu kan, walaupun tak boleh peluk-peluk macam tu, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu kita boleh jumpa Allah. Siapa yang area situ pun nakkan kitab La Tahzan, insya-Allah Husni boleh bawa pagi ni. Lepas tu Ustazah plan lah dengan Jaja untuk ziarah anak murid Ustazah yang kematian suami. Rumahnya di satu apartmen dekat-dekat situlah. Lepas tu dia sedih sangat. Kenapa dia sedih sangat? Muslimat dirahmati Allah. Ya, Syakilah Adira orang mana? Kami di KL dan Selangor. Di Selangor. Alhamdulillah. Di Selangor, on the dot bermula Khamis lepas, tak silap saya. Dan kuliah pertama saya dah bermula hari Sabtu. Okey, dan hari ini adalah kuliah kedua Ustazah di masjid. Straight lah ni, sampai dah insya-Allah. Dan insya-Allah semalam juga saya mendapat daripada Bawah Jawi, insya-Allah start Oktober kuliah di Bawah Jawi KL.
Allahu Akbar. Nur Izwana, anak kat hospital Kemalangan. Allah semoga berita sedih sahabat Latahzan kita ni digantikan dengan yang lebih baik, kesembuhan untuk anaknya tanpa meninggalkan sisa yang berbekas, insya-Allah. Keberkatan doa pagi-pagi ni semoga diaminkan oleh para malaikatnya Allah yang bersama-sama dalam majlis ilmu ni. Okey, jadi ustazah nak pergi ziarah sahabat tu. Dah cakap dah sebab dia kematian suami kan masa dalam PKP hari tu. Tapi dia menangis sedih. Sebab apa? Sebab apartmen dia tu memang family nak datang pun tak boleh. Teramat-amat ketat SOP-nya. Kami pun memang patuh SOP sungguh lah. Tak pernah pun pergi ziarah dia walaupun dia dalam kesedihan selama ni kan muslimat. Rupanya bukan sebab memang tak boleh SOP tu. Memang apartmen dia memang dahsyat lah, sangat ketatnya tu. Dia sedih lah kan, orang yang dalam kematian suami kan muslimat. Macam semalam saya pergi ziarah kat Zaliha Zainal tu, saya tahu dia tengah bersedih. Bohonglah orang tak sedang sedih. Tapi kita jagalah dalam keadaan kita ziarah tu muslimat. Alhamdulillah, saya bayangkan, saya cakap dengan ustaz, bang macam mana nanti kalau pergi-pergi terus dia peluk kita kan. Saya tak boleh nak lari dah masa tu. Faham muslimat dirahmati Allah. Tapi datang, Alhamdulillah, dia pun tak sangka saya datang rumah dia semua. Dalam pada kita jagalah jarak dan kita tak berlama-lamaan. Semua orang pun faham sekarang ni, Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita. Balik tu apa pula yang kita nak buat, okay? So kalau yang ke masjid tu, tolonglah jaga, okay? Macam mana lagi nak cakap? Sebab hari-hari dah iklan tentang tu. Bukan tanggungjawab ustazah, bukan kepentingan sebenarnya bagi ustazah untuk ulang balik. Tapi sebenarnya yang jauh lebih kita ulang akidah, keimanan kita. Kita beriman kepada apa? Okay? Kita mempercayai apa? Tetap juga Allah. Tapi Allah suka kita yang macam mana? Itu kita kena faham. Okay? Sebab kita dah tak ada pilihan. Kita dah hidup, dipilih oleh Allah untuk hidup pada zaman ini. Baik muslimat, kita perhatikan, jangan bersedih hanya kerana niat anda dihalang. Jadi ni kisah yang bercerita tadi ni sebab niat nak pergi ziarah tapi dihalang bukan oleh tuan rumah tapi pengurusan apartmen tu. Muslimat, sebab itu apa je yang kita nak buat, niat je. Tapi kita jangan langgar lah. Kalau dia kata tak boleh, aku redah juga. Guard yang halang aku tu nanti, memang kena siku dengan aku. Ini tumbuk bukan siku. Memang kena siku dengan aku kan, macam tu. Jadi kau siapa nak lawan-lawan? Orang tu dah buat undang-undang, ikut ajalah, tak payah nak buat kecoh-kecoh. Macam tu muslimat, kita manusia ni kadang apa yang orang cakap kita susahnya, tapi bila kita cakap marah pula kalau orang tak ikut. Itu masalah. Jadi muslimat, kita ada niat kita ni terhalang. So kita nak marah siapa? Pahala untuk kita tunaikan niat baik itu dah diterima oleh Allah walaupun perbuatan baik itu terhalang. Ini cantiknya Islam. Contoh tadi ustazah cakap dengan Jajah, kita pergi rumah orang tu, kita rompak rumah dia. Suami dia kan tak ada dah. Contoh, na'udzubillah. Selagi kita tak merompak rumah dia, tak buat perbuatan jahat itu, Allah tak hitung sebagai jahat. Sebab itu muslimat, hamba yang disayang oleh Allah, kalau dia berniat baik, macam mudah je nak buat kebaikan tu. Kan muslimat dirahmati Allah. Kalau dia berniat jahat pula, adalah kadang-kadang manusia ni kan, ya aku memanglah, kau buat aku macam tu, aku takkan tegur kau sampai bila-bila. Tiba-tiba macam terhalang niat jahat tu. Ada je kaedah untuk Allah blokkan niat jahat tu. Ini yang kita nak, minta sentiasa petunjuk dan hidayah dari Allah. Kita minta taufik dan hidayah. Okay, muslimat, hidayah ni Allah sentiasa beri. Sebenarnya kita je yang tak nampak, kita tak perasan. Tapi taufik, kita nak dapatkan kekuatan dalam beramal apa yang kita dah niatkan tu bukan satu perkara yang mudah. Sebab dia tergantung dengan persekitaran kita sebagainya. Jadi menjadi wajar nasihat daripada Latahzan bab 73. Jangan bersedih hanya kerana niat anda dihalang. So apa kita nak set dalam minda kita, muslimat dirahmati Allah, adalah kalau niat baik kita tu terhalang, jangan sedih sangat. Tapi macam mana kita nak gantikan dengan yang sama baik atau lebih baik? Subhanallah muslimat. Sufyan Ats-Tsauri mempunyai beberapa bait syair yang selalu didendangkannya. Keperluan pasti tercukupi. Ini pengalaman-pengalaman dalam menulis dalam hidup lah. Lalu para pensyair ni dia baik-baik bahasanya kan, dia bercakap berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalamannya. Keperluan pasti mencukupi. Yakin sungguh dia.
Jangan risau, tak ada orang yang mati kebuluran di bumi Malaysia. InsyaAllah. Syaratnya muslimat, ikut apa yang Allah suruh. Hablum minallah dijaga, jaga hubungan dengan Allah. Hablum minannas, hubungan dengan manusia. Maksud para penyair, keperluan pasti tercukupi. Kita duk yakin mesti ada je. Maksud keperluan ni bukan kehendak. Okey, kalau kita kata keperluan is makan. Makan tu perlu. Tapi melampau-lampau dalam makan boleh jadi mudarat. So perlunya makan. Kalau contoh ada orang bagi sekampit beras, Alhamdulillah, kita perlu. Sebab beras tu makanan ruji orang Malaysia. Masak je lah, jangan banyak cakap. Kenapa orang bagi? Sebab orang tahu, oh ni asnaf di kalangan ni. Contoh, orang bagi. Muslimat dirahmati Allah. Tapi kehendaknya apa? Daging batang pinang ada tak? Udang saiz double XL ada tak? Itu kehendak. Muslimat, maksud keperluan kita ni asasnya Allah pasti bagi. Dengan Allah mencukupkan, dengan Allah mendatangkan bala tenteranya yang pelbagai untuk menghantar. Tapi kalau hablum minan nas kita tak jaga, macam semalam kuliah la tahzan ke, yang Ustazah cakap dia sengaja. Ustaz pun semalam dia tunjuk satu artikel daripada mana, saya tak pasti, Malaysia ke luar negara. Tapi seorang ibu yang duduk, muslimat dirahmati Allah, seorang-seorang, bukan sebulan dua tak diziarahi, anak-anak ada, tapi memang meninggal seorang-seorang. Kadang kan kalau orang jiran tengok dia dah lama tak keluar rumah, kan orang cari dia tu. Ini memang jelas, memang dia duduk seorang-seorang sungguh, sampai orang tak sedar kematiannya. Allahu Akbar. Gambar tu menunjukkan, saya tak perasan ada, saya tak tahulah ada perasan ke tidak dalam Facebook, tapi saya tak baca lah. Tengok gambarnya saja. Maksudnya dia mati seorang-seorang tu dah berapa lama. Memang terbaring, tilamnya masih ada, tilam ketika macam tu. Lepas tu dah tinggal tengkorak je, ulat-ulat dah berjalan keliling. Kulit daging ni semua dah tak ada. Nak ceritanya bukan sehari dua, bukan sebulan dua lah kematian yang macam tu ditinggalkan seorang-seorang, tak ada siapa orang tanya. Sebab bagi saya, kalau kita duduk bermasyarakat, kita sering bertanya khabar, kita sering muncul di mana-mana. Di mana-mana tu zaman sekarang ni termasuklah di media sosial kita. Tapi nak menggunakan media sosial tu dengan cara macam mana, muslimat? Contoh, kita ada rakan-rakan Facebook yang sentiasa menulis baik dalam status dia. Sebulan, 2 bulan, selalu tiap-tiap hari ada. Jom solat subuh berjemaah, jom hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Ada je rakan-rakan Facebook kita macam tu. Tiap-tiap hari, atau dia update 2-3 hari sekali, seminggu sekali. Tiba-tiba dia senyap je. Mesti kita tertanya-tanya kan, lama dah tak tengok dia tu kat wall kita. Lama dah tak lalu dekat yelah kita, apalah IG ke apa kan, muslimat. Kita akan tertanya-tanya. Lepas tu teringat lagi 2-3 kali. Orang tua-tua kata bila dah teringat tu jangan diam. Sebab bila dah teringat tu kita tanya khabar, PM tepi, kau okey ke? Lama. Okey Ustazah, tapi sebab itulah busy kan anak-anak. Tak apa, okey tak apa. Kita bukan nak busy body nak tanya apa sekarang dah tak main Facebook dah. Tak payah sibuk nak tanya hal peribadi orang gitu selagi dia tak cerita. Cuma tanya, awak okey ke? Macam dah lama tak tengok status kat Facebook contoh kan. Okey Ustazah, terima kasih, tanya khabar macam tu. Sebab macam kenapa hilang? Muslimat dirahmati Allah, itu tujuan kita berukhuwah, bersaudara, walaupun kita tak bertemu. Kalau kita tak dijumpai oleh orang lain, orang akan cari. Kita tak jumpa orang lain akan cari. Ini indahnya ukhuwah. Jangan kita duduk seorang-seorang. Jangan sebab saya tak kahwin Ustazah, suami pun tak ada pun tak guna, tinggalkan saya. Anak 8 orang Ustazah, tapi seorang tak pernah tanya khabar. Itu takdirnya Allah, ujiannya Allah pada kita. Kita layani kesedihan itu tak ada makna apa. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, betul, bohonglah kalau kita tak sedih. Tapi bangkit, aku masih punya jiran yang baik. Pelajaran datahzan semalam kan, aku masih punya jiran yang baik. Aku masih punya rakan-rakan masjid yang bertanya khabar. Yang ada tu hargai. Jangan kita fokus dengan benda yang tak ada. Kita akan bersedih sentiasa, muslimat. Baik, walaupun kau menutup pintu dari orang lain, mereka adalah orang bakhil, walaupun sekadar memberi garam dan sepotong roti. Maknanya kita tutup pintu, kita tak nak orang memberi sedekah pada kita. Contoh, ataupun jiran-jiran kita ni Ustazah semuanya kedekut, bakhil. Contoh, ya Allah,
Saya kagum dengan kejiranan Kak Zaliha Zainal semalam ya, rakan demi ummah kerana Allah, aktif dalam kuliah saya Fiqh Wanita, subhanallah. Ziarah, dia, anak dia panggil, jom pergi rumah sebelah. Pergi rumah sebelah. Dia, jiran siapkan makan-makan untuk tetamu saya. Memang, ya Allah, bezalah sahabat. Kematian, kalau dulu baru dikebumikan, family masih ramai, ini tak ada. Family yang dapat surat rentan negeri untuk ziarah, balik-balik daripada ke bumi. Sebab sekarang ni hikmahnya saya kata semalam kan, jenazah, polis, hospital akan suruh segerakan. Tak ada simpan jenazah lama-lama. Ini sebenarnya sunnah muslimat dirahmati Allah. Kita nampak tak seronok sekarang ni, tak boleh saling berziarah apa semua. Tapi mesti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Jenazah dipermudahkan urusan segera. Lepas tu family yang datang pun tak ada berlama-lamaan berkampung kat rumah tu. Ada yang hantar sampai ke perkuburan, terus balik. Dia kata keluarga saya pun dah balik, tinggal kakak dia seorang semalam. Yang masa saya datang tu tinggal kakak dia seorang. So adik dia pergi bawa, anak dia bawa saya pergi rumah sebelah tu. Apa ni rumah sebelah saya? Ni lah segan, Ustazah pun tak boleh lama ni, nak cepat. Lepas tu dah dia tarik tangan kita, tak adalah tarik tangan kan. Dia ajak, jomlah Ustazah, jom. Jiran saya dah siapkan dah untuk siapa yang datang melawat mak, dia kata kan. Lepas tu pergi, siap ada nasi, tak makan lah sebab memang baru lepas makan. Tapi adab kan, kita pergi ambil air secawan, pergi. Lepas tu tuan rumah tu, Ustazah bla bla. Lah rupanya anak murid saya belajar dekat Risda. Saya pernah bagi kuliah dekat Risda. Lah daripada nak sekejap minum ayak je, tanyalah khabar, sembang pun tak lama. Terus angkat kaki, ca alif but, cabut. Kan muslimat. Betul lah sembang dengan ustaz, orang dah boleh terima bang ya. Inilah cara hidup baru. Tapi jangan putus terus muslimat, jangan putus terus. Dah ada peluang, kita pun tak ambil peluang ni. Sayanglah sebab kita tak tahu sampai bila. Jadi maksud saya ni, kita nak hidup dengan cara baru ni. Hablum minallah tak ditinggal, hablum minan nas tetap tak ditinggal, walaupun tak sama macam dulu lagi dah. Okey, insya-Allah muslimat, insya-Allah kita akan tetap jaga hubungan. Demi kerana Allah suka kita menjaga hubungan sesama manusia. Cukup. Jadi cari hikmah lagi. Ustazah Zai, memanglah kita kalau boleh aku, kalau kematian siapa-siapa dalam keluarga, nak duduk temankan dia sembang-sembang. Kesian dia contoh kan. Tapi kita dalam keadaan begini, muslimat, cukuplah lepas ni kita balik, walaupun kita tak lama, sehari selang sehari sekali kita telefon, kita pakat dengan family group kita. Isnin, Selasa, Rabu aku call, aku tanya khabar, aku hantar grab food kat rumah dia, hantar makanan sebab mungkin dia bersedih. Jiran dia muslimat kata kat saya, Ustazah, saya ni siapkan ruang je untuk tetamu-tetamu Kak Zaliha kat sebelah, tapi makanan-makanan bukan saya masak. Yang ni jiran hujung sana, yang ni jiran ni. Masya Allah, gembira kan kita tengok kejiranan tu banyak orang Cina muslimat. Tapi Muslim dia kuat. Maksudnya jiran betul-betul sebelah rumah, siapkan rumah, buka rumah dia untuk kalau ada tetamu. Tuan rumah tu orang dalam kematian, mana mungkin kau nak serve makan minum dekat tetamu yang datang. Dan orang yang datang pun faham, bukan nak makan-makan orang sedih kematian. Tapi jiran ni ambil peranan. Mungkin datang ni tetamu orang jauh, siapkan rumah dia. Saya plan juga Ustazah nak order apa-apa, tapi jiran lain dah telefon. Tak apa, aku bawa nasi lemak 20 bungkus. Tak apa, aku buatkan air, aku buat ni, kau siapkan rumah je. Sebab rumah kau betul-betul sebelah rumah jiran tu. Terbaik kan muslimat? Saya suka nak bercerita ni sebab kita nak wujudkan roh macam tu di kejiranan kita. Mungkin tak ada benda macam tu. Jiran saya ni semua tak bagus Ustazah, tak ada pun macam ni. Jangan start sebut macam tu. Kita yang start, kita start. Okey, kita dengar orang meninggal, Kak, saya ucapkan takziah. Mesti ada ramai adik-beradik akak kat rumah tu kan, mesti masing-masing tengah bersedih. Akak, saya nak hantar 50 bungkus nasi lemak satgi, akak buat sarapan kat rumah ya. Kita start. Nanti benda tu insya-Allah akan ditiru oleh orang lain. Percayalah. Okey, muslimat dirahmati Allah. Baik. Kak Yat Zakaria, saya pun semalam sebut nama akak tahu sebab sahabat kita ni kematian suami tengah dah setahun lebih kan Kak PKP. Akak suami meninggal saat awal-awal PKP dulu. Sebab ingat lagi akak kata itulah Ustazah, jiran-jiran nak datang tapi polis kawal. Kak Yat Zakaria dah habis dah lah kot Kak, dah lama awal PKP dulu. Suami dia meninggal, dibawa daripada hospital. Muslimat dirahmati Allah, kejiranan saya juga ni, jiran sebelah.
polis jaga, maknanya jangan ramai-ramai. Fahamlah, bukan tak boleh ziarah langsung, tapi tak boleh ramai-ramai. Macam semalam Muslimat dia kata polis duk lalu lalang juga, tapi okey lah Ustazah, orang pun dah faham. Nampak ramai dalam rumah, dia orang tunggu kat luar dulu macam tu. Okey, Allah kan Muslimat, semua kita pun tak happy dengan hidup yang macam ni. New norm ini kita pun tak happy, tapi sama-samalah kita lawan Muslimat. Sebab kita tak tahu sampai bila Allah nak berikan. Kalau kita cari hikmah, pasti ada. Pasti ada. Okey? Baik, betul Suzana Amiruddin. Jiran bawa keberkatan. Yun Taslim. Tengok Kak Yun ni dengan Kak Rifkah Husni ni, Masya Allah, bukan duduk rumah teres macam tu. Rumah kaya mereka ni, kaya. Kaya kenapa? Rumah mereka tinggi ke atas. Rumah mereka tinggi ke atas. Pun Ustazah, saya ni nak masak-masak kat surau. Ada orang Ustazah bagi duit. Alhamdulillah Ustazah, kejiranan saya. Kita start. Kita kalau cakap, saya jiran-jiran saya taklah macam tu Ustazah, memang taklah. Memang taklah kalau kita tak start. Kita start. Muslimat, sekali buat kita frust. Kita dah hantar Ustazah 50 nasi lemak, tapi terima kasih pun tak ada. Ada benda yang kadang kita frust. Kita nak buat baik, tapi niat kita dihalang. Tak yalah nasi lemak family I semua tak makan. Kan? Bengang je kita kan. Nak buat baik tapi niat terhalang. Jadi, kenapa kita perlu bersedih? Sebab kitab ini kata jangan bersedih. Tu. Panjang pula mukadimahnya. Macam mana nak bagi stop? Engkau tetap boleh minum dan makan sementara orang bakhil masih berselisih sekadar memperebutkan bubur lunak. Engkau tetap boleh membuat makanan ketika mereka tidak boleh membuatnya, seolah kau terlindungi oleh belahan puding yang lazat. Maksud, jangan tunggu pertolongannya orang, engkau pun masih boleh buat something lah untuk menggembirakan hati. Macam mana sahabat? Kadang kita makan tu hanya alahai, nasi putih tabuk ayak garam je. Contoh, jangan nanti darah tinggi pula kan. Contoh, memang tak ada lauk apa Muslimat. Tapi kreatif lah kan. Mak-mak yang Allah, saya ingat lagi lah kecil-kecil dulu. Saya hidup bukan zaman sebelum merdeka Muslimat. Tapi mak saya kan zaman bapak belum dapat gaji. Makin nampak ya Allah, hai, pagi itu, tengah hari itu. Tapi pandai je dia nak renovate. Dia nak modify kan. Untuk apa? Resipi tu nampak macam tak sama. Contoh nasi goreng pagi tadi, nak bawa makan tengah hari, supaya tak nampak sama tu nanti dia potong lah apa pula kan, tambah. Nasi goreng juga, tapi pagi tadi tak ada sayur, tengah hari ada sayur. Pagi tu dia masak terus banyak, nanti malam tiba-tiba dia tambahlah sikit, ada telur mata pula kat tepi. Kan Muslimat, kita alah pandailah renovate kan. Mek Hafsah pun ada. Allahu Akbar, rindu Mek Hafsah. Baik Muslimat, sebuah pondok yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum adalah jauh lebih mulia dengan tetap menjaga raut muka yang ceria. Anda nampak pondok je terbuat dari kayu, kemah terbuat dari kain, makanannya roti gandum je. Tapi ini di sisi Allah, kehidupan miskin lebih mulia dengan tetap menjaga raut muka yang ceria, menjaga kemuliaan diri dan ketahanan diri daripada istana yang indah. Maksudnya pondok kecil tadi tu lebih mulia daripada istana yang indah, andai menjaga raut muka yang ceria. Sebab bila kita bersedih je kan, orang datang ucap takziah pun tak reti nak senyum. Saya ingat senang saya nak senyum. Allah, Kak Zaliha Suari dia walaupun pakai mask, kami masing-masing tuan rumah pun pakai mask. Masya Allah, tak nampak senyuman dia, tapi kita tahu dia seronok kita datang. Masya Allah, dia tahu dia bahagia dia diziarahi. Alhamdulillah Ustazah dan saudara pun dapat datang negeri, dapat datang tengok rezeki arwah lah, semua mudah. Positif je kata-kata dia. Allah, ini orang yang jiran dia kata, Kak Zaliha memang rajin Ustazah, majlis ilmu semua kuliah-kuliah Ustazah dia tag kami, dia share dekat kejiranan kami. So tak pasal-pasal kami ni pun dapat ilmu yang sama apa yang dia dapat. Positif. Taman yang rendang, namun rendang bukan rendang. Pagi-pagi sebut rendang, lapak lah pula. Taman yang rendang namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Taman yang rendang, kita pergi satu taman, taman mana pergi, ada pohon-pohon yang rendang, seronok lah konon rasa. Tapi kita pergi kat situ dengan keresahan dan kegundahan. Muslimat,
Ada satu cerita lah kan, ada satu cerita muslimat dia lah ngadu kat saya. Dia nak pergi holiday, masa tu di bumi Turki. Turki ni kan bila datang musim bunga tu, wah, kita pergi taman tu cantiknya. Dia macam excited sangat nak pergi. Muslimat dirahmati Allah, dia pelik. Suami dia, tak apa, pergilah, pergi abang belanja. Lepas tu dah pergi dengan 4-5 orang kawan macam tu kan, nak pergi. Elok dah kemah-kemah beg nak fly, jeng. Baru dapat tahu, malam dia nak terbang tu, dia dapat tahu suami dia kahwin lain. Ini cerita betul tau. Suami dia kahwin lain. Lepas tu kan, pagi besok tu dia semalaman dia tak tidur. Dia, kawan-kawan dia dah happy, excited, bawa rendang, kau bawa ni macam tu kan, excited nak pergi. Dia senyap. Dia cerita kat saya ni, macam mana Ustazah, saya dah tak teruskan, dah kemas baju tu, saya tak nak dah pergi, saya dah decide tak nak pergi. Saya cerita kat seorang je kawan saya tu kata, janganlah macam tu, duit kau burn semua ni, aku tak kisahlah. Kan, anak-anak dah tahu dah, dia tengah sedih sangat lah. Muslimat tak adalah mengamuk-ngamuk, tapi dia sedih, air mata je. Lepas tu bangun pagi besok tu, mata dia bengkak, macam mana saya nak berjalan ni Ustazah, memang saya menangis sepanjang malam. Last anak dia pujuk. Ibu pergi je dulu, nanti balik kita settle. Kan ibu pergi je dulu. Lepas tu dia pergilah. Wah, dengan macam-macam taman segala muslimat. Macam mana anda rasa dia bahagia di sana? Enggak. Tidak. Sebab apa? Sebab anak dia kata, ibu pergi je dulu, balik nanti settle. Boleh tak kita nak cakap dekat minda kita ni, ya, tak payah fikir dulu. Wah, taman-taman yang cantik bumi Turki, memang orang macam gila sekejap lah kalau pergi kan. Bukan gila, betul, gila tengok pemandangan yang cantik-cantik tu kan, tengah musim bunga pula muslimat. Dia kata, Ustazah, saya langsung tak ada mood. Saya pergi mana-mana pun Ustazah, saya tak boleh senyum langsung. Sebab tu bila kita baca ni muslimat, taman yang rendang namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Musim bunga tu tak memberi apa, bumi Turki yang dijelajahi tu tak memberi apa, sebab hatinya sedang resah, hatinya sedang tak bahagia. Apa yang dipandang semuanya tak jadi apa. Masya Allah. Contoh nyata Ustazah bawa, mengajarkan diri Ustazah, betul lah kita kena set minda kita. Sebab tu orang miskin jangan pernah sedih bila melihat orang lain tunjuk gambar kat Facebook, pergi holiday sana sini, ya Allah Ustazah, Eiffel Tower belakang. Kak okey je, akak tak pernah sampai, tak apa, dia nak cerita tu, itu rezeki dia. Kadang-kadang orang ngadu kat Ustazah, Ustazah boleh ke pergi holiday gelak-gelak dengan family, buat video, lepas tu tunjuk kat Facebook? Kenapa tak boleh? Itu Facebook dia kak, bukan Facebook akak. Kan? Kalau akak tak selesa, akak unfriend je dia. Tak putus silaturahim ke tak Apa nak unfriend putus silaturahim pula? Akak bukannya tak bercakap dengan dia, tetap jiran akak. Nanti jumpa kat surau juga, petang-petang hantarlah kuih kat dia. Apa pula unfriend tu putus silaturahim? Kelakar. Kita unfriend tu sebab kita menyampah bila buka je Facebook dia, mencaci orang, mengutuk orang, mengumpat orang. Paling kita tak boleh terima bila dia share benda baik-baik, kita pula yang jadi jahat hati. Wah, aku tak boleh tengok Facebook dia. Asal gambar dengan lelaki dia asyik sengih je. Dia memang tak boleh tengok orang gambar kat lelaki dia asyik sengih je, sebab suami dia tak pernah sengih dengan dia. Macam tu. Jadi, kalau akak sakit, akak unfriend je lah. Tak payah kawan dengan orang macam tu, supaya hati akak tak makin sakit. Tapi saya nak tanya akak lah, dia sakit ke akak sakit sebenarnya dalam bab hati ni? Ustazah, kenapa saya sakit hati? Life dia. Tak payah nak sakit hati muslimat. Suka hati dia tu Facebook dia. Macam dia nak buat apa dalam rumah dia, itu rumah dia. Okey? Itu rumah dia. Kalau dia buat maksiat tu di rumah saya, akak tahu dah maksiat. Kalau akak tak mampu tegur, akak kena buat report. Muslimat dirahmati Allah, kena buat report. Jangan buat diam je sebab benda tu tahu maksiat. Tapi dia buat ni ala sekadar dia nak share gambar, akak tak tahu niat dia apa. Akak pun boleh. Macam mana Ustazah? Laki saya bukannya bawa saya jalan-jalan macam tu. Ni makcik-makcik. Lepas tu Ustazah pun kata, tak apa, akak gambar kat mana-mana. Lepas tu akak gambar je kat dinding rumah akak. Sebab tu saya buat dinding hijau belakang ni. Kalau green screen akak gambar je kat situ, nanti akak boleh masukkan gambar Eiffel Tower lah, apa lagi akak teringin, akak pergi je. InsyaAllah, yang penting akak rasa bahagia duduk rumah akak. Rumah akak tu adalah syurga. Kita tak pernah sampai kat mana-mana, kita tetap bahagia. Kan hari tu Ustazah Zai dah ajar, tak boleh pergi pantai semua muslimat.
Cubalah buka kanopi kecil yang kita beli RM60 tu dekat Shopee berapa. Kan muslimat, buka belakang rumah, tepi longkang, BBQ bakar-bakar. Panggil semua anak-anak, bergelak ketawa, selfie, letak green screen belakang. Lepas tu tunjuklah pantai Teluk Cempedak, pantai Cinta Berahi, macam-macam. Anda bubuh je, insya-Allah anda bahagia. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut apa atas kita. Macam mana kita nak aturkan minda kita ni? Sebab Allah beri kita akal. Apa guna aku bersedih selama-lamanya? Saya minta maaf kalau ada orang yang sedang bersedih. Tapi La Tahzan memberi nasihat pada kita, jangan bersedih hanya kerana niat anda dihalang. Saya nak pergi holiday ikut ustazah pergi Turki, tapi laki saya tu memang tak lah. Kak balik nanti akak nak kirim apa kat saya bab ni. Akak dengar cakap suami, Masya Allah kak, Insya Allah. Macam-macam tau makcik-makcik punya mengadu. Ada ustazah tengok live kita ni, saya dah cakap kat suami, saya nak jalan-jalan, duit dia banyak ustazah, tapi dia tak pernah nak. Dia selalu cakap kat saya, nanti abang pencen nak pergi mana je semua abang bawa. Abang pencen, abang pergi mana semua abang bawa. Duit abang tu semua untuk kita berjalan berdua. Wah, dia pun tak sabar-sabar suami dia pencen. Suami dia pencen 3 minggu, suami dia kena stroke. Dah tempah dah nak pergi berjalan kat mana, saya tak ingatkan muslimat dirahmati Allah, suami dia stroke. Sampailah sekarang. Jadi suami isteri ni dia cakap, ustazah ingat tak dulu ustazah kata, tak apa sabar. Apa yang saya dapat ustazah, saya jaga suami stroke. Macam mana lagi kita nak cakap muslimat dirahmati Allah? Sebab itu wahai suami, wahai isteri, apa je peluang ada, saat itu kita rebut. Walaupun kita bukan pergi holiday kat mahal-mahal pun, yang hujung minggu ni kita nak pergi mana? Ceriakan hati. Pergi shopping jom. Jom. Gimana bang? Nak pergi KLCC ke? Dah, pergi Maidin je. Kita punya sabun kan dah habis. Maidin. Okey abang. Pergi je lah. Ceria, berpegang tangan. Muslimat tak ada masalah. Maidin. Aku nak pergi KLCC. Macam tu kan. Kau tu yang sibuk dengan KLCC, barulah boleh share dekat Facebook shopping kat KLCC walaupun tak beli apa. Apa masalah dengan hati kita muslimat? Shoppinglah kat mana-mana pun, belilah barang macam mana pun, itulah keadaan kita. Kan? Kita nak tunjuk dekat orang macam mana? Shopping kat KLCC. Cik, tunjuk macam, kan kadang-kadang orang tunjuk kan paper bag. Wah, Gucci. Apa benda lah macam-macam kan. Rupa dalam tu kosong. Dia pergi kedai tu, dia minta nak beli paper bag dia je. Boleh tak nak beli paper bag? Nak buat apa beli paper bag je? Rupanya untuk gambar kat Facebook. Sekian dimaklumkan. Ada ke orang macam tu? Sebab ada lah ustazah cerita. Okay? Ujian itu ibarat penyakit. Tidak dapat tidak, ianya memerlukan masa sehinggalah ia sembuh. Pavilion, sekali ustazah duduk KL ni, sekali ustazah tak pernah pijak kat situ. Bahagia je pun. Okay, sekali tak pernah pijak. Orang itu, ustazah bawa saya shopping dekat ni KLCC, kami tergelak-gelak dengan ustaz. Bila bang last kami pergi KLCC? Bila last tak ingat lah, tapi rasanya macam mula-mula kahwin gitulah muslimat kan. Lalu tu hari-hari ibarat kan. Apa ke ada nyusahkan je nak parking payah. Nak beli-beli je dekat pasar malam, ke mana pasar malam pun tak pernah pergi. Barangkali terburu-buru untuk membuangnya. Itu ujian, itu ibarat penyakit. Tidak dapat tidak, ianya Ambu Zalina Ima. Sogo saya tak pernah pergi. Dulu bujang-bujang je pergi. Ujian itu ibarat penyakit. Tidak dapat tidak, ianya memerlukan masa sehinggalah ia sembuh. Ia memerlukan masa sehinggalah ia sembuh. Sahabat, semua kita ada ujian. Betul, ia perlukan masa. Okay, perlukan masa. Jadi orang yang kematian, orang tersayang, bohonglah kalau hari ni meninggal, malam kita pergi ziarah kat takziah. Takziah apa ustazah? Kan suami akak meninggal pagi tadi. Akak dah lupa semua dah. Akak tak ingat pun suami akak dah mati. Oleh yang ni dah memang al-mengongi dah ni. Allah tarik akal dia. Takut jagi nanti sekretari datang, muslimat pergi Tanjung Rambutan terus. Sebab apa maksud? Kita ada akal, tapi macam mana kita nak kawal? Sedih tu takkan hilang terus, tapi bila dia datang, aku nak lawan dengan apa? Doakan dia, aku nak lawan dengan apa? Kemas pakaian-pakaian dia, sedekah dekat orang yang rajin sembahyang, contoh. Buat sesuatu supaya kita boleh melupakan dengan menggantikan sesuatu yang berpahala.
Bukan kita jadi manusia yang putus asa. Nanti ayat-ayat Quran yang kita nak jumpa ni semua pesanan Allah, jangan berputus asa. Masya Allah. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka keadaan tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Faham tak, macam meninggal pagi suami dia, petang Ustazah ziarah, Kak, minta maaf tadi saya tak dapat datang masa jenazah di dalam rumah. Kak faham kan sekarang ni macam mana? Kenapa Ustazah pula yang beri-ria ucap takziah sedih ni? Saya dah lupa dah semua tu Ustazah. Dah lupa, saya tak nampak pun suami saya duduk kat depan rumah, depan hall ni dibalut kain putih. Tu orang lain kot, Ustazah silap kot. Kalau macam itulah keadaan ni, Ustazah akan okey, faham. Tu nanti anak dia kenyit-kenyit mata, anak dia kata, mak saya lepas bapak saya meninggal terus hilang ingatan Ustazah. Tu mana ada muslimat, orang semua akan ingat. Tapi kalau kita nak paksa buang terus, jangan kita cakap-cakap kat orang, lupakan terus. Engkau macam tak nampak je pagi tadi lagi kau duduk dekat depan tu. Kau cakap senang lah. Kalau nak terus macam tu muslimat, kita akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian. Tidak dapat tidak ianya memerlukan masa sehingga ianya hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajipan orang yang mendapat ujian adalah bersabar. Kewajipan, wajib tahu, kewajipan orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar. Dalam menunggu, menanti, orang kata penantian satu penyiksaan, bukan. Dalam menanti harus ada sabar. Dalam menanti, sabar, cari kerja untuk kita lawan, muslimat. Jangan kita termenung, tengok je gambar suami tu dari pagi sampai ke malam. Masalah ni, kerja lain semua, anak datang, mama dah seminggu ke tak sapu sampah? Mama tak boleh nak sapu sampah ni. Mama duk pegang gambar suami. Yang ni akan jadi parah pada kita muslimat. Dan sentiasalah berdoa. Berdoa. Allahu Rabbi, muslimat dirahmati Allah. Jadi apa yang Ustazah bawa pagi ni muslimat, walaupun dalam nada, saya minta maaf kalau ada orang baru menonton La Tahzan. Kita dah 73 siri. Ustazah cuba sampaikan dalam keadaan yang apa berlaku di sekeliling kita. Sebab hari ni dia tak berlaku pada kita, tapi dia mungkin berlaku pada orang. Hari ni dia berlaku pada orang lain, tapi mungkin satu hari nanti berlaku pada kita. Hari ni ia berlaku pada kita, kita depani ujian Allah ini muslimat. Satu hari orang lain minta nasihat pada kita, kita akan bercakap dengan hati. Kenapa? Sebab kita pernah susah macam kau susah. Tapi kenapa Alhamdulillah terasa kasih sayangnya Allah tu, sebab kita bangkit daripada susah itu. Okey? Baik, kita ambil dah mula ayat Quran ni sampailah kita nak tutup insya-Allah. Surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Hari Sabtu lepas di TV Al-Hijrah Ustazah baca ayat ni kan. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat, atas-atas tadi tu kata-kata penyair, kata-kata Dr. Aid Al-Qarni, manusia biasa. Kata-kata Ustazah Zai, manusia biasa. Okey je kalau anda tak nak percaya, sebab manusia biasa punya lemah banyak dosa. Tapi yang Ustazah mula nak cakap ni kata-katanya Allah. Siapa kita kalau baca, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kita baca macam ni pada ayat Allah muslimat. Kita kata, aku cakap senang lah. Boleh ke nak cakap macam tu? Allah yang cipta kita. Allah yang bagi ujian pada kita. Dan Allah jamin setiap yang sulit akan ada kemudahan. Kenapa kita memilih untuk berputus asa muslimat? Bila Allah jamin, ya Rab, meremang ni bulu roma nak cakap ni. Bila Allah jamin, sahabat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau nak mati sebagai orang beriman. Ni ibarat, sebab ayat ni panjang, sebelum dan selepas ada kaitan. So daripada khulasah ayat ini, kita nak faham, apapun dugaan, ini kisahnya Nabi Yusuf yang dicemburui oleh adik-beradiknya sendiri.
Nabi Yaqub ayah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yaqub mengajar anak-anaknya yang ramai itu, ada yang super baik seperti Yusuf dan Bunyamin. Tapi anak-anak yang lain ni, dengki sungguh hatinya kepada Yusuf dan Bunyamin. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Jadi apa peranan mak ayah? Mak ayah pun tahu kadang-kadang 4 beradik yang tengah tu pelik sikit perangai ustazah. Dia tak boleh tengok yang bongsu tu dapat nikmat. Memang tak tahulah kenapalah yang tengah tu dengki sangat dekat yang bongsu tu. Kita tahu. So macam mana cara? Masya Allah bercakap, jangan putus asa. Kak Ngah dapat tu sebab Kak Ngah usaha. Cuba adik buat benda macam ni. Bukan kita sebagai mak ayah melaga-lagakan pula. Bukan sedikit anak-anak mengadu pada ustazah, jelas pilih kasihnya ibu dan ayah. Apa salah saya ustazah? Saya dah bela mak saya sakit, tapi langsung tak dipandangnya saya. Adik-beradik saya yang lain datang muka main lagi. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi, kalau kita tak nak mati dalam kufur, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah cakap, orang beriman mesti tegas mempertahankan ujian ni hari ni je. Roda berada di bawah saat ini. Sekejap lagi berpusing akan berada di atas. Sekejap je. Pandemik ni dah 1.5 tahun, pandang sebagai ada yang Allah nak beri pada kita ni, ada sesuatu. Ya Allah, kalau kita positif akan hindar kita daripada perangai sikap suka berputus asa dari rahmat Allah. Hati-hati, okey? Suratul Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang zalim. Allah muslimat. Kita kan dhalun. Kita selalu baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan aku jalan yang benar, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ayat ni, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang zalim. Zalim ni kategori orang-orang yang disesatkan oleh Allah, sengaja memilih kesesatan. Muslimat, petunjuk ada dari Allah tapi sengaja memilih kesesatan. Kau nak mati dalam zalim itu, engkau nak mati dalam sesat itu, engkau nak mati dalam kafir itu. Tak ustazah, saya nak mati sebagai orang beriman. Maka jangan berputus asa, walau apa pun yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Anda lihat ustazah cakap ni macam beria-ria kan, muslimat dirahmati Allah. Sebab ustazah dah menepani macam-macam orang yang putus asa, muslimat, akan makin sakit. Tapi ustazah melihat orang yang bangkit walaupun ujian dia sangat sakit. Kita dengar cerita dia, kita pun, ya Allah, kalau aku tak mampu, ya Allah. Tapi dia bangkit. Inilah orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Please, lagi surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat. Inna rahmatallahi qarib. Teman karib. Karib tu maksud dekat kan? Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Kita niat di hati yang baik-baik. Nak ziarah Makcik Siti Atikah, contoh, nak buat baik ni. Tiba-tiba Makcik Siti Atikah marah pula. Makcik Siti Atikah gurau Cik Siti Atikah, gurau. Sekarang Cik Siti Atikah tengah dekat KL ni. Gurau, contoh saya pergi Melaka, rumah Cik Siti Atikah kan. Niat baik ni, bawa hamper besar-besar. Alamak, tukar nama lain lah, tukar Minah. Nanti Cik Siti Atikah kata, aku tak macam tu pun. Saya tahu Cik Siti Atikah orang baik kan. Ustazah nak pergi mana, bawa lah hamper. Minah, aku dah depan rumah kau ni, contoh kan. Lepas tu Minah kata, aku tak ada lah. Apa hamper-hamper kau bawa? Kita pun selfie dengan hamper kita kan, nak bagi. Lepas tu kawan tu tak terima kita. Muslimat, kita dah niat baik dah. Ustazah tu lah, saya tahu saya ni ada salah dengan Minah, tapi saya dah nak minta maaf. Dah bawa hamper besar dah, Minah tak buka pintu. Niat saya tak ada lain ustazah, saya nak minta maaf je.
Banyak kan kes macam tu. Tapi orang tak nak terima kebaikan dia muslimat. Tak nak terima. Apa yang kita susah sangat? Aku lepas ni takkan datang dari rumah kau Minah, hoi. Aku takkan jumpa dan kau lantak aku nak buat baik, kau buat tak tahu je. Itukah orang muhsinin? Muhsinin, orang yang berkekalan buat baik. Hasan, muhsinin, asal daripada kalimah hasan. Kita tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku nak di dunia baik, di akhirat juga baik. So, muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik. Orang buat jahat kat dia pun dia tetap buat baik. Orang ni sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, sebab tu Ustazah Zai rasa nak belah dada, nak pindahkan hati ini kepada anda. Biasa orang tak buat baik dengan kita, sahabat. Itu bukan isunya. Ada orang tanya, Ustazah, mami saya tu baik tak sebenarnya di pandangan mata Ustazah? Sebab apa yang mak saya buat, tolong berhenti bercakap mengutuk mak awak depan Ustazah. Sebab Ustazah tak tahu apa tujuan dia buat macam tu. Cuba jangan sibuk dengan orang tu baik ke tak baik, Ustazah. Orang tu betul ke tak betul. Jangan sibuk. Kamu tetap buat baik. Kamu tetap buat baik. Muslimat, bila kita fahami hidup ini muhsinin, bila kita baca Quran, aku tak faham bahasa Arab ni, tapi ambil satu keyword yang menyebabkan, okey, hari ni aku dapat ilmu baru. 3 ayat dah kita belajar tadi kan. Cuba tengok hujung saja. Ayat pertama, Al-Kafirun. Aku tak nak mati sebagai orang kafir, ya Allah. Ayat kedua kita jumpa Dhalun, golongan orang-orang yang zalim. Kalau surah Al-Fatihah tu kita faham orang-orang yang sesat. Aku tak nak mati sebagai orang macam ni, ya Allah. Baca Quran tu penuh perasaan. Walaupun hanya satu perkataan tu je kita tahu, tak nak mati dalam kalangan sesat, ya Allah. Lepas tu ayat yang seterusnya, ketiga, ayat terakhir dia muhsinin. Oh, rupanya muhsinin ni maksud orang-orang yang baik. Ya Allah, baca Quran. Ya Allah, kalau aku mati bila pun ajal aku, ya Allah, golongkan aku di kalangan orang-orang yang baik, ya Allah. Sampai mati aku nak buat baik. Biarlah yang datang tu bukan orang baik pada aku. Anda akan menjiwai kata-katanya Allah ini dalam kehidupan anda. Faham Sebab jaminan Allah ni, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang berbuat baik. Biar orang tak buat baik ke aku, tapi bila aku buat baik, rahmat Allah akan dekat. Ma makna rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Kita kalau dah kehilangan kasih sayang seluruh makhluk, tapi Allah kata aku dekat dengan orang-orang yang baik, kau nak takut apa lagi hidup? Hidup dengan rahmat Allah, Masya Allah, pasti bahagia. Hidup dengan rahmat Allah, kita terhindar dari derita. Hidup dengan rahmat Allah, kita yakin atas dunia ni nak berpijak. Sebab matlamat kita hanyalah reda Allah. Sahabat, cari redanya Allah. Untuk dapat rahmat Allah ni, Allah kata hanya perlu buat baik. Orang buat jahat pun kau balas dengan baik. Okey, faham? Inilah yang Rasulullah tunjuk ke aku, tapi kenapa susah sangat aku nak ikut? Anda baca sirah, anda dengar para asatizah berbahas, apa akhlaknya Nabi yang paling kita susahnya nak tiru? Orang buat jahat kat dia, dia tetap balas dengan baik. Faham sahabat-sahabat? That's why lah ilmu ni luas. Mendengar daripada pelbagai guru. Hari tu ustaz tu pun cerita pasal Nabi Muhammad. Orang duk tabur duri, baling najis kat dia, tapi orang tu tak datang dah, tak buat dah dosa tu, tak buat dah tabur duri, baling najis. Nabi boleh tanya, mana pi orang yang duk selalu buat pedajai ke aku tu? Dia sakit, ya Rasulullah. Oh, sakit, jap lagi kita pergi ziarah. Sahabat-sahabat, kalau kita jadi sahabat dah pengsan Nabi ni, orang tu patut mampu dah bagus. Tapi Nabi ajak pergi ziarah. Nabi ziarah muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang tu terus rasa malu. Orang tu terus, aku bersaksi Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kan Suzana Amiruddin, saya sebut meremang bulu roma, anda pun sepatutnya rasa macam tu. Ini kesan ilmu. Kita nak ubah diri kita. Biar pi orang buat jahat, kita tetap buat baik. Berapa ramai orang mengadu, suami saya tu Ustazah. Kak, kita tak boleh ubah orang. Kita tetap kena jadi isteri yang baik. Berapa ramai hamba Allah yang buat pedajal pada kita. Kita tetap kena jadi hamba Allah yang baik.
Masya Allah, rahmat Allah dekat. Walaupun kita kena buang kerja, kita derita, sahabat, Allah takkan tinggalkan kita. Kita rasa macam mudahnya urusan. Ya Allah, ada je rezeki kan bang, subhanallah. Allahu Akbar, cari Allah. At-Talaq ayat yang pertama. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Cubalah kamu dah niat nak buat baik, tiba-tiba orang halang, kamu down sedih. Lepas ni aku tak payah buat baik dah. Kau tak payah dah buat baik. Aku buat baik kat dia, dia balas jahat kat aku. Kenapa kita nak berputus asa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kita nak bersedih? Tengoklah, tadri, kita tak tahu. Barangkali Allah mengadakan sesudah perkara itu yang kita duk down, sakit hati, sedih melampau. Allah nak datangkan perkara yang baru, yang sudah pastinya lebih baik daripada apa yang telah kita lalui. Subhanallah, muslimat. Oh ya, ada Isabella kat sini. Message tak ada. Muslimat, ampun gurau. 1000 lebih ke orang yang menonton. Minta maaf gurau sahabat. Okey, kita tengok suratul Baqarah ayat 216. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi, yakni ustaz-ustaz suka baca, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Cuba tengok pada hati, berapa ramai hari ni nyampah kat orang tu. Tak sukalah ustazah, saya plan A tapi jadi B. Tak nak lah ustazah, nak saya dapat UKM, saya nak UIA. Ada kan sesuatu yang kita macam benci. Kenapa kak, biarlah dia dapat UKM, tak apa kak. Tak nak ustazah, ex-boyfriend saya dulu UKM. Ya Allah, maknya pun tak ada kena-mengena muslimat. Anak nak pergi UKM, tak payahlah pergi walaupun universiti, tak payah. Rupanya sebab dia putus cinta masa kat UKM. Contoh. Kan tak cakap macam ni, anda tak faham. Contoh, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang datang pada kita hari ini, benda yang buruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak kuat kalau Engkau tak tolong aku, ya Allah. Aku tak suka benda ni, tapi mungkin ia baik pada Engkau, ya Allah. Serah pada Allah. Allah, wallahu ya'lam. Allah maha tahu. Wa antum la ta'lamun. Dan kita ni tak pernah tahu. Kita tahu yang sekarang ni tak baik ni. Ustazah, benda ni jadi macam ni. Siapa tadi yang cakap anak aksiden? Siapa seronok kalau anak aksiden? Tapi mesti ada sesuatu yang baik ni, Allah. Terima dulu, ikhtiar dulu macam mana anak nak sembuh. Doa perbanyakkan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan dapat sesuatu seperti jaminan Allah, sebab Allah tak pernah mungkir janji. Yang mungkir janji tu kita, muslimat dirahmati Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Kita nak sebut, tak apa sayang, handphone hilang tak apa, nanti mama beli yang baru je. Kau main kalau janji dengan anak. Mama ada seminggu dah ni, mana tak beli pun handphone baru dekat abang. Tak payah nak handphone. Kau tu kalau handphone nanti asyik telefon girlfriend je. Terkejut bujang kita tu. Hari tu kita yang janji macam tu. Memang biasa manusia ni suka menipu kan. Tapi Allah tak pernah bohong. Ya, terima dulu benda buruk. Mungkin pada Allah baiknya, aku kena sabar tunggu apa baik tu. Cuba latih hati kita macam tu, please. Sahabat-sahabat, la tahzan. Baik, kita pergi Asy-Syu'ara ayat 19. Allahu latifun bi'ibadih. Allah maha lembut terhadap hambanya. Kita je yang keras. Allahu latifun bi'ibadih. Sebab tu kan, kalau kita rasa diri kita keras, hati kita keras, kalau kita nak berdepan dengan orang yang keras, apa zikir-zikir Asmaul Husna yang disuruh kita sebut? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebut nama Allah Ya Latif. InsyaAllah kan, Allah lembutkan hati kita dan Allah lembutkan hati dia. Jangan doa minta hati orang je lembut, tak doa pun hati kita lembut.
Macam perasan hati awak tu lembut sangat. Minta. Allahu latifun bi'ibadi. Asy-Syu'ara ayat 19. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Jadi apa pun Kak Hang, bila Hang betul-betul reda, tidak bersedih melampau, rahmat Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Allah, Allah, Allah. Surah At-Taubah ayat 40. Cuba anda pejam mata pun boleh bacanya. At-Taubah 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Inilah punca Dr. Aida Al-Qarni menulis. Janganlah kamu bersedih kerana sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Masya Allah. Allah bersama kita. Biar orang lain tak mai bersama, tapi Allah bersama kita. Okay. Al-Anfal ayat 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Apa je yang kita minta, pasti Allah perkenankan. Jangan cakap bohong kat Ustazah. Allah cakap. Kenapa saya minta tu dah berpuluh tahun tak dapat? Ini you all ni janganlah sensitif sangat. Janganlah sentap sangat. Ustazah dah kahwin berapa tahun? Tak lama lagi nak sambut anniversary 12 Rabiul Awal Ustazah dinikahkan pada 20 tahun yang lepas. Kan? Anak berapa orang Ustazah? Oh, itulah my baby. My baby. Berdua-duaan je. Ustazah tak doa ke supaya minta anak dekat Allah? Kena juga orang ni cilibuh mulut tu karang. Dia boleh tanya kita, Ustazah tak doa ke nak dapat anak? Ya Allah, sabar je lah. Kan? Takkanlah tak doa. Lepas tu Ustazah tak frust ke Allah tak bagi? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita doa, tahulah caranya bagaimana Allah nak makbulkan. Ikhtiar. Tetapi kalau Allah kata, kalau aku bagi kat Hang ni, macam-macam Hang ni, Ustaz semalam kan, dia frust tengok MU kalah. Dia frust tengok MU kalah, sahabat. Dia kan suka MU, minta maaf kalau ada penyokong-penyokong bukan MU. Lepas tu dalam family group yang lelaki-lelaki ramai suka MU juga, sama dengan babah dia. Lepas tu ada satu gambar anak-anak buah saya dengan pak dia bergambar tengah nak solat jemaah ni, mak dia kot ambil gambar belakang baju MU tu kan, kan ada nombor jersey, Ustazah bukan faham. Lepas tu masuk dalam family group, dia kat rumah dah panas, kalau abang ada tadi dengan abang sekali kat sini, kan, abang sekali kat sini, semua pakai baju MU, nak solat jemaah semua pakai baju MU sebab bola tu masa tu lepas maghrib kot tak silap. Ya Allah, yoyoan. Lepas tu dia bagi perangat kat babah dia lah, suruh mai sana tengok bola sama-sama. Lepas tu terus dia jadi panjang cerita tu. Abang ni kalau ada anak lelaki, lahir je abang dah pakaikan baju MU. Lepas tu kalau dia dah merangkak pun abang bawa pergi stadium. Okey lah. Tak apalah. Enter frame sekejap. Tengok pakai baju MU lagi. Tengok kepala mengumpat. Mengumpat lah. Ingat orang tak dengar. Orang ada CCTV tau. Walaupun kalah tetap setia. Tengok tu tak semua. MU dan Kedah. Takbir. Sikit lagi. Kan tergelak dah merah muka. Sikit lagi. Aduh, macam tu lah kan. Lepas tu Zaza pun cakap, memang taklah nak jadikan anak saya pemain bola kan. Jadikan, patutlah abang patutlah abang tak bagi, Allah tak bagi anak. Kalau Allah bagi anak, tak tahu nak kata lah macam mana. Sebab pak dia mesti tak kira kan, main bola juga. Mak dia kata tak ada. Jadi dia kata, anak abang kalau pemain bola pun ulama tau. Kelakar sungguh. Jadi Allahu Akbar, kami tak nampak apa pun cacatnya muslimat. Kami nampak besarlah hikmah dengan bang yang besar. Agaknya kalau ada tak tahu hari-hari duk gaduh macam tu lah muslimat. Ustaz dengar, lepas tu dia ajak Ustazah sarapan. Lepas tu dia nak pergi COD keropok leko hari ni. Jadi dia kata, mak pukul berapa nak habis? Aduh, sakit perut gila dengan wah, mana ayat tadi? Okey, kita habiskan sikit.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. Asy-Syu'ara 28. Dan dia salah. Sudah kan. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Sahabat, ada beberapa ayat Quran anda boleh tiru, anda boleh baca dengan terjemahan, dengan jiwa, dengan roh. Percayalah anda akan dapat kekuatan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini Al-Anbiya 90. Okey, kita tutup sahabat, sebab Cik Abel dah hajat sarapan. Sebab dia nak keluar tu, Ustazah pun nak siap-siap untuk kelas. Ketika seorang penyair mengatakan, ketika dunia memberi kebaikan kepadamu dan saat kau tak rela merasakannya, tidakkah kau lihat permata dunia yang putih berkilauan? Dia keluar dari lautan yang masin. Permata, mutiara keluar dari lautan yang masin. Airnya kita tak sanggup telan, tapi di dalam sebutir mutiara itu sangat mahal. Ini maksud. So dalam keburukan, dalam benda yang kita tak nak, pasti ada kebaikan. Cari. Setelah ketakutan akan muncul cara yang membuatmu berlempah kemudahan dan kebahagiaan. Ustazah yang start jual keropok leko, jual ayam kambing perap, daging harimau, jual macam-macam sahabat. Sebab ada ketakutan, jujur. Apa ketakutan? Kalaulah pandemik ni berpanjangan, travel tutup, bermangga, dah berhabuk segala, macam mana nak menghidupkan Al-Fawaz, sahabat-sahabat, madrasah, macam-macam kan. Jadi menanti tu bukan rasa terseksa. Cari apa lagi usaha kita nak buat yang membuatmu berlempah kemudahan dan kebahagiaan. Jadi walaupun orang nampak macam lah, jual keropok leko je, okey je, tak ada rasa susah apa pun muslimat kan, insya-Allah. Jadi maksudnya jual apa benda nampak sikit, tapi Allah boleh jadikan ia banyak, asbab berkat kita balik kepada Allah. Setelah kecelakaan akan datang keselamatan. Bukankah sesuatu yang bengkok boleh berubah menjadi tegak lurus? So fikir-fikirkan. Bab 73, rugi kalau anda tak tonton. Cuba teka sebab apa rugi kalau tak tonton. Pergi khabar kat kawan-kawan lain. Sebab ada orang enter frame tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.